KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang menonton pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita nak fokuskan tentang aspirasi robotik kebangsaan. Wah, apakah itu? Dan kalau nak tahu, kita ada seorang guru yang sangat berpengalaman yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kalau nak tahu siapakah beliau? Ayuh kita saksikan profil guru. Dan inilah cikgu yang akan bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu Kamarul Zaman Hamzah dari Pusat Genius Bintang Negara UKM. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Mira? Khabar baik dan sangat bersemangat pada hari ini. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah baik. Baik cikgu ya. Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan saya pada hari ini. Cikgu, sebelum kita mulakan dengan lebih mendalam tentang pertandingan robotik kebangsaan ini cikgu, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Sama. Murid-murid di sana pun jangan lupa untuk sentiasa mencuci tangan, memakai pelitup muka. Betul tu. Dan jangan lupa untuk dapatkan vaksinasi dengan segera. Baik, Cikgu Kamarul. Hari ini kita nak fokuskan kepada dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya nak tanya kepada Cikgu Kamarul, apakah Pelan Induk itu cikgu? Untuk pengetahuan Mira dan murid-murid di luar sana, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 merupakan satu perancangan yang sangat mampan dan strategik untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara kita setaraf dengan negara-negara maju di luar sana. Ianya dia bagikan mengikut 3 gelombang, di mana kita sekarang berada dalam gelombang yang ketiga sehingga tahun 2025. Di mana di dalam gelombang yang ketiga ini kita mempunyai 11 anjakan ataupun inisiatif yang kita ingin capai. Dan khusus untuk pertandingan robotik kebangsaan, kita berusaha untuk mencapai anjakan yang ketujuh, di mana untuk memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Wow, ICT. ICT itu pasti berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi yang berada di sekeliling kita kan cikgu? Betul. Mira tahu apa itu ICT? Boleh cikgu Kamarul terangkan dengan lebih jelas? I itu information, C itu communication dan T itu teknologi. Wow, baik. Dan saya kira kan cikgu, apabila murid-murid semakin faham dan menggunakan ICT ini dengan lebih meluas, pastinya mengembangkan kemahiran berfikir mereka dan juga pengetahuan mereka. Betul. Dan ini saya rasa ciri-ciri ini ada dalam 6 aspirasi murid. Betul Cikgu Kamarul? Betul Mira. Kita ada 6 aspirasi yang kita mahu murid-murid di luar sana untuk capai. Yang pertama adalah pengetahuan. Sudah semestinya kita mahu murid-murid untuk menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira. Dan di sekolah pula kita mahu setiap murid untuk menguasai subjek-subjek teras seperti matematik, sains, apa lagi Mira? Bahasa Melayu. Saya tekan lagi satu cikgu. Ya? Bahasa Inggeris. Tepat sekali. Okey. Aspirasi yang kedua adalah kemahiran berfikir. Sudah semestinya untuk hidup dalam dunia mencabar ini, kita mahu setiap murid untuk menguasai kemahiran berfikir, untuk membuat keputusan, untuk mencari penyelesaian kepada masalah dan sebagainya. Betul. Seterusnya Mira tahu apa? Seterusnya, saya cuba cikgu ya. Silakan. Aspirasi yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Betul, tepat sekali Mira. Aspirasi yang ketiga adalah kemahiran memimpin, di mana kita mahu setiap pelajar untuk mencapai potensi diri yang penuh, di mana melalui bidang pekerjaan di masa akan datang, mereka boleh memimpin pasukan atau memimpin organisasi Mira. Wow. Seterusnya, komunikasi. Kita mahu pelajar-pelajar untuk menguasai kemahiran dui bahasa. Wow, di samping dui bahasa. boleh berbahasa Melayu dengan baik, kita juga mahu pelajar-pelajar untuk berbahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggeris Mira? Sebab bahasa Inggeris penting, terutama sekali dalam pertandingan ni kan cikgu, kita kan nak jumpa ramai bangsa-bangsa di luar negara. Betul, tepat sekali Mira. Baik cikgu. Aspirasi yang kelima adalah etika dan kerohanian. Di mana saja murid-murid berada, kita mahu murid-murid untuk mengekalkan etika dan kerohanian daripada
kehidupan seharian kita supaya identitinya terjaga. Cakap pasal identiti, aspirasi yang keenam adalah identiti nasional. Di mana sahaja murid-murid berada, mungkin satu hari nanti mungkin menyambung pelajaran di luar negara. Betul. Kita mahu murid-murid semua untuk mengekalkan identiti sebagai rakyat Malaysia yang berjiwa besar. Betul tu. Ya, Mira. Bangga kita menjadi rakyat Malaysia kan cikgu? Betul, Mira. Okey, kalau macam tu cikgu, kita berhenti berehat seketika kerana selepas ini ada banyak lagi yang ingin kita sama-sama belajar dengan cikgu. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama dengan cikgu kita, Cikgu Kamarul. Cikgu, saya tengok NRC ni ada sebuah logo yang sangat unik dan cantik lah cikgu. Ya, saya pun suka dengan logo dia, Mira. Saya tengok kat situ ada ikon manusia yang berpegangan tangan cikgu. Ya, dan dianya pelbagai warna ya, Mira. Betul. Ini menggambarkan kepelbagaian. Di mana pertandingan robotik kebangsaan disertai oleh murid-murid daripada pelbagai latar belakang, daripada pelbagai etnik, agama, bangsa. Dan juga daripada pelbagai negara, cikgu. Pelbagai negara, ya. Baik, cikgu, bila saya tengok mereka berpegangan tangan seperti itu, sepertinya mereka menunjukkan sifat ataupun sikap kerjasama. Kerjasama. Itulah maksud di sebalik logo NRC ini, Mira. Wah, baik. Kita dah tahu tentang kerjasama mereka, tentang kepelbagaian mereka dan logo ini juga ada keseragamannya juga, cikgu, kan? Ya, betul. Dan juga inovasinya lah. Baik, cikgu, itu tentang logo. Saya dapat tahu juga murid yang menyertai NRC ini akan menjadi lebih berfikiran secara kreatif dan juga boleh berfikiran secara analitikal. Ya, betul. Itu antara objektifnya, cikgu, ya? Untuk pengetahuan Mira, itu adalah objektif yang pertama dan objektif yang paling penting sekali sebenarnya. Kita ada 4 objektif. Objektif yang kedua adalah untuk mengukuhkan kemahiran digital dan inovasi murid. Yang ketiga adalah untuk memupuk kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan. Sebagaimana Mira tahu, kita untuk menyertai pertandingan robotik kebangsaan, kita kena bekerjasama sebagai satu pasukan. Baik. Dan kita kena bekerjasama dengan mentor kita. Dan ini boleh melatih murid-murid untuk mengasah kemahiran berfikir dan juga mengasah kemahiran kepimpinan mereka dalam pasukan. Dan objektif yang keempat adalah untuk meningkatkan kemahiran komunikasi merentasi pelbagai lapangan. Sebagai contoh, murid dalam setiap pasukan perlu berkomunikasi dengan baik supaya sebuah misi itu dapat dijalankan dengan baik dan mungkin boleh memenangi pertandingan, Mira. Wah, macam tu, cikgu. Ini antara 4 objektif yang penting bagi murid. Kenapa mereka menyertai pertandingan ini, cikgu? Baik, cikgu. Bagaimana pertandingan robotik ini dilaksanakan? Di negara kita, Kementerian Pendidikan Malaysia merancang program kurikulum seperti pertandingan robotik kebangsaan melalui bahagian BSKK. Mira tahu apa itu BSKK? Saya cuba jawab, cikgu. Silakan. BSKK ialah bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Tepat sekali, Mira. KPM terlibat dalam memperuntukkan kewangan untuk membekalkan set Lego Education di samping membekalkan bengkel teknikal kepada setiap sekolah di seluruh negara melalui kerjasama dengan rakan strategik iaitu Sasbadi Holdings Berhad. Wah, macam tu, cikgu. Cikgu, saya dengarkan, cikgu, tahun ini kita nak pergi Jerman. Ya, betul. Kalau macam tu, cikgu, jom kita kemas barang kita, cikgu. Jom kita pergi Jerman. Kita, cikgu. Sabar dulu, Mira. Kita terlebih dahulu perlu menunggu surat hebahan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ke JPN dan PPD. Dan di peringkat sekolah juga, Mira perlu berurusan dengan mentor-mentor yang telah dilantik. Dan saya rasa di peringkat sekolah juga, Mira perlu bersaing dengan kawan-kawan lain, Mira. Kawan-kawan lain pun nak sertai juga program robotik ni. Jadi, setelah Mira dipilih di peringkat sekolah, Mira akan mewakili sekolah ke peringkat negeri masing-masing. Contohnya, sekiranya Mira menang peringkat negeri Selangor, Mira akan mewakili negeri Selangor ke peringkat kebangsaan dan Mira terlebih dahulu perlu memenangi peringkat kebangsaan sebelum dipilih untuk mewakili negara ke World Robot Olympiad iaitu pertandingan robotik di peringkat antarabangsa. Wah, banyak rupa proses tu, cikgu. Betul, Mira. Baik. Bila dengar tentang proses ni kan, cikgu, saya dengar kita ada satu video tentang
pertandingan. Jom kita saksikan. Ayo cikgu, kita saksikan video tersebut. Jom kita time travel ke tahun 2019 untuk menyaksikan pertandingan robotik kebangsaan atau National Robotics Competition NRC peringkat akhir di Stadium Sultan Abdul Halim, Alustar, Kedah. NRC ialah pertandingan tahunan anjuran KPM dengan rakan strategiknya Sasbadi Holdings Berhad sejak tahun 2005 lagi. Pada NRC edisi ke-15 ini, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah telah diberikan mandat untuk mengelolakan kejohanan ini. Sebanyak 297 buah pasukan terbaik negeri masing-masing atau seramai 1,188 peserta termasuk mentor dari 16 sebuah negeri seluruh negara telah mengambil bahagian. Sebanyak 297 buah pasukan terbaik negeri masing-masing atau seramai 1,188 peserta termasuk mentor dari 16 sebuah negeri seluruh negara telah mengambil bahagian. Terdapat 12 kategori yang dipertandingkan pada pertandingan ini iaitu kategori regular W2, kategori regular, kategori open, kategori NRC football, kategori reka cipta dan inovasi STEM mengikut tahap kesesuaian murid sekolah rendah maupun menengah. Tahukah adik-adik, NRC peringkat kebangsaan ialah pentas pemilihan pasukan juara untuk mewakili negara kita ke kejohanan berprestij peringkat antarabangsa iaitu World Robot Olympiad atau dikenali juga sebagai WRO. Wow, anda memang hebat. Tahniah kepada semua pasukan. Saya juga tak sabar nak tahu lebih mendalam bagaimana untuk menyertainya. Jom kita belajar. Wah, itu dia video pertandingan robotik kebangsaan di mana Kedah sebagai tuan rumah, cikgu. Bila tengok macam tu kan, cikgu, saya tertanya-tanya lah agak-agak kan Malaysia punya pencapaian bagi pertandingan robotik kebangsaan ni macam mana, cikgu? Untuk pengetahuan Mira dan murid-murid di luar sana, pasukan robotik Malaysia adalah satu pasukan yang digeruni negara-negara di luar sana. Kenapa, cikgu? Kenapa? Sebab Mira tahu berapa kali Malaysia telah menyandang sebagai juara keseluruhan. Saya cuba teka, cikgu. Silakan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Di mana di peringkat kebangsaan, kita telah melibatkan pelibatan 2,000 buah sekolah dengan 120,000, lebih daripada 120,000 orang murid telah terlibat secara langsung dalam pertandingan robotik kebangsaan dan di pentas antarabangsa. Sehingga ke tahun ini, Malaysia telah berjaya merangkul 32 pingat gangsa, 27 pingat perak dan 36 pingat emas secara keseluruhannya, Mira. Banyak betul tu, cikgu. Dan yang lebih uniknya, cikgu, dalam 120,000 orang tu, saya tiada dalam tu. Semenjak tahun 2005, semasa kita mula-mula menghantar wakil ke World Robot Olympiad, itu merupakan tahun yang bersejarah. Kenapa, cikgu? Tahun 2005 merupakan tahun yang pertama Malaysia menghantar wakil dan pada tahun 2007 merupakan tahun yang bersejarah pula kerana tahun 2007 adalah tahun yang pertama Malaysia merangkul emas pertama untuk negara. Macam Sukan Olimpik tu pula, Mira, ya. Semangat tu kan, cikgu? Dan pada tahun 2012 merupakan tahun yang amat bersejarah kerana Malaysia pada ketika itu menjadi host untuk World Robot Olympiad dan menjadi juara keseluruhan. Wow. Kita menjadi tuan rumah dan kita menjadi juara keseluruhan. Satu pencapaian yang amat membanggakan, cikgu. Yeah. Dan untuk tahun ini pula, cikgu, bagaimanakah pertandingan robotik kebangsaan ini diadakan? Pada tahun ini bermula pada tahun lepas sebenarnya, Mira, disebabkan oleh wabak pandemik COVID-19, pertandingan robotik NRC dijalankan secara online di mana kita menawarkan dua platform iaitu ONRC iaitu Online National Robotic Competition dan VNRC iaitu Virtual National Robotic Competition yang dijalankan sepenuhnya secara dalam talian. Secara dalam talian, tapi saya kira dalam talian pun pasti tetap meriah juga dan semangat tu tetap kita rasakan, cikgu. Betul. Ya. Okey, bagaimana pula tentang prosedur pertandingan ini, cikgu? Adakah syarat-syaratnya, cikgu? Ya, betul. Syarat yang pertama amat mudah. Penyertaannya mestilah daripada dalam sekolah yang di bawah
penyelidikan KPM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, dan setiap pasukan haruslah terdiri daripada 3 orang murid dan 1 orang mentor sahaja. Dan pendaftaran boleh dibuat melalui laman web rasmi iaitu nrc.sasbadi.com, dan setiap pertandingan mesti menggunakan kit rasmi iaitu kit rasmi Lego Education. Wow, baik. Cukup jelas penjelasan cikgu. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Umur Mira 9 tahun. Lepas ke Mira nak masuk pertandingan robotik ni ya? Mira cakap dengan siapa tu? Oh tak cikgu, saya tengah berfikir. Saya nak masuk pertandingan robotik kebangsaan tapi usia saya baru 9 tahun. Lepas ke cikgu? Boleh. Untuk pengetahuan Mira dan murid-murid di luar sana, kita ada 4 kategori utama dalam pertandingan robotik kebangsaan. Yang pertamanya adalah kategori regular, di mana ianya ditawarkan untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan di peringkat sekolah menengah dibagikan kepada 2, iaitu menengah rendah dan menengah atas. Untuk sekolah rendah, kategorinya adalah energy at home, penggunaan tenaga di rumah. Bagi sekolah rendah, menengah rendah pula adalah park and charge, dan menengah atas pula untuk abang-abang kakak-kakak kita di sekolah di tingkatan 4 dan 5, temanya adalah Power Mix. Wah, maksudnya murid tingkatan 6 pun boleh sertai jugalah pertandingan ini? Boleh, sudah semestinya boleh. Okey, cikgu. Saya nak cuba teka pula lah cikgu kategori pertandingan yang kedua. Silakan, Mira. Okey, saya rasa ialah kategori open. Ya, kategori ini adalah kategori kegemaran saya sebenarnya. Kenapa tu cikgu? Sebab ia melibatkan pelajar untuk menyelesaikan sebuah misi dengan menyediakan sebuah prototipe untuk dibentangkan kepada para juri. Apa tema untuk tahun ini, Mira? Saya tahu cikgu. Senang je jawapan dia. Tema untuk kategori open ialah Powerbots, the future of energy. Wah, begitu menarik sekali, Mira. Betul cikgu. Ya. Okey. Kategori yang ketiga adalah kategori We Do Regular, khas untuk adik-adik kita yang berada di sekolah rendah yang berumur 7 hingga 9 tahun dengan temanya Forest Fire Rescue. Dan kategori yang terakhir adalah kategori Reka Cipta dan Inovasi STEM dengan tema Great Ball Contraption, khas untuk murid-murid yang berumur 10 hingga 14 tahun. Baik. Macam saya 9 tahun ni tak lepaslah masuk kategori ni cikgu Mira. ya. Okey, itu tentang kategori cikgu. Kalau dah masuk pertandingan ni mesti ada hadiah. Sudah semestinya kita ada hadiah, Mira. Bagi tempat kedua dan ketiga, setiap pasukan yang menang akan menerima trofi yang diperbuat daripada Lego. Sangat-sangat menarik berserta pingat dan sijil. Dan hadiah utama pula, pasukan akan menerima set Lego Education Simple Powered Machine yang bernilai RM1,450, Mira. Wah, banyaknya cikgu hadiah ni. Di samping juga memenangi trofi Lego, pingat emas berserta sijil. Itu dia, Mira. Wah, menarik. Macam ni kan cikgu, saya nak usaha keras supaya saya dapat hadiah utama. Mesti. Kerana hadiahnya banyak, lumayan, dan juga hadiah ni boleh menolong saya dalam mengasah lagi bakat saya, kemahiran saya dalam membina robot. Ya, betul, Mira. Baik cikgu. Tapi kan cikgu, bagaimana pula dengan PAJSK? Susah betul nak sebut tu cikgu, panjang. PAJSK itu, Mira, adalah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Sebab di samping kita untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan, kita juga kena berusaha untuk mendapatkan markah yang baik untuk
co-curriculum kita, Mira. Oh, maksudnya cikgu, markah kurikulum ni penting jugalah. Penting. Di samping memenangi pingat, hadiah dan sebagainya melalui pertandingan robotik kebangsaan, murid-murid juga akan menerima markah co-curriculum melalui penglibatan mereka dalam pertandingan robotik kebangsaan. Sebagai contoh, sekiranya Mira mewakili sekolah dan berjaya memenangi peringkat Selangor sebagai contohnya, sebagai peserta, Mira akan menerima markah sebanyak 14 markah. Ini adalah markah penglibatan. Okey. Untuk pencapaian pula di peringkat negeri, jika Mira dan pasukan Mira berjaya memenangi di peringkat negeri pula, Mira akan menerima tambahan 14 markah. Jadi keseluruhannya akan menerima 28 markah untuk markah co-curriculum tahunan, Mira. Wah, bila saya dengar penjelasan cikgu ni, maksudnya bagi bahagian co-curriculum pun penting juga untuk murid tekankan juga, cikgu. Kita perlu memastikan keseimbangan, Mira, antara akademik dan juga co-curriculum. Wah, baik, menarik. Itu tentang markah, kita dah tahu semua ni, cikgu. Jadi saya rasa saya dah siap sedia. Kita kemas barang-barang kita, cikgu. Sebab kita nak ke Jerman. Ya, betul. Tahun ni kita nak ke Jerman, cikgu. Jadi kepada anda di rumah, kalau nak sertai kami, jom cepat-cepat kemas barang. Kita nak ke Jerman. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Assalamualaikum.